Segala jenis pasar laku. Pasar malam, pasar lambak, pasar apa lagi? Pasar tani, pasar apa lagi ada? Ya, semua sekali laku. Ya. Jadi semua sekali itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat. Itu yang amat penting. Sebab orang yang dapat BRIM 500 dan 250 ni, dia tak simpan duit itu dalam bank. Dia akan membelanjakan BRIM itu. Dan kalau tiba BRIM RM1,200, ini bermakna untuk orang kampung, kerajaan membantu 2 bulan belanja hidup mereka. 10 bulan lagi mereka cari sendiri. Sebab 600 sebulan cukup untuk membiayai kehidupan satu keluarga di kampung. Dan soalan tentang data statistik dan sebagainya itu kemudianlah. Yang Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Sesungguhnya BRIM ini merupakan satu agenda bantuan kerajaan yang cukup baik dan bermakna kepada golongan pertengahan dan kurang berupaya dalam negara. Kita juga bersyukur kerana Kerajaan Barisan Nasional berjanji untuk meneruskan pemberian BRIM ini selagi Kerajaan Barisan Nasional memerintah negara ini. Soalan saya ialah, apakah kerajaan tidak bercadang untuk meningkatkan had pendapatan isi rumah dari 3,000 kepada lebih dari 3,000, katakan 5,000, supaya sumbangan ini dapat dirasai oleh lebih ramai daripada masyarakat yang ada dalam negara kita. Kerana orang yang 5,000 pun ada mongut, mereka tidak dapat, yang dapat 3,000 saja. Isteri dan suami campur-campur dua dapat 3,000. Yang lainnya tak dapat. Jadi soalan saya adakah pihak kerajaan berhasrat untuk meningkatkan limit ini daripada 3,000 ke satu nilai yang lebih besar, katakan 5,000. Soalan yang kedua ialah, bagaimana boleh berlaku di kawasan saya apabila pada BRIM 1.0 masyarakat makcik-makcik yang tua ni mendapat sumbangan BRIM, tetapi apabila mari kepada BRIM 2.0, surat datang kata tidak layak pula. Jadi ini satu perkara yang cukup tidak baik kepada pandangan masyarakat terhadap kerajaan. Dan soalan saya, apakah kerajaan boleh untuk memulangkan kembali kelayakan ini kepada mereka? Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Cadangan mengenai kenaikan daripada pendapatan 3,000 dan ke bawah kepada 4,000 ke bawah dan 5,000 ke bawah itu sedang diteliti oleh kementerian dan kita belum lagi membuat apa-apa keputusan tentangnya. Dan satu perkara lagi, bukan hanya perkara itu yang kita sedang kaji, ada pandangan-pandangan semasa konsultasi bajet supaya BRIM ini dibahagi kepada yang lelaki dan juga wanita. Katalah kalau kita nak bagi BRIM RM600, kita letak dalam 2 sampul, 300 untuk lelaki, 300 untuk wanita. Agak-agak setuju YB sekalian. Sebabnya yang 600 itu ataupun 500 kalau kita bagi pada lelaki, yang wanita kadang-kadang kata tak sampai ke rumah. Atas pelbagai sebab lah agaknya. Mungkin ada kes-kes yang terpencil. Jadi ada cadangan supaya diberi 2 sampul. Yang datang itu sama ada ketua isi rumah lelaki atau ketua isi rumah wanita. Masukkan dalam 2 sampul. Lepas itu kita amanahkan pada dia bagi pada suami atau bagi pada isteri. Yang itu pun kita sedang kaji. Selain daripada kajian untuk yang 300, 3,000, 4,000, 5,000. Mengenai kes-kes spesifik yang dimaklum oleh Yang Berhormat Langkawi itu, sila beri kepada lembaga hasil dan merayu juga kepada kita. Kita akan semak satu persatu. Mungkin ada silap di mana-mana kerana ramai yang menerima. Oleh kerana ramai yang menerima, mungkin ada silap-silap di mana-mana. Tetapi perkara itu saya kira adalah perkara yang terpencil dan boleh lagi kita berikan pertimbangan. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Noraini binti Ahmad. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Soalan saya soalan nombor 3. Ya, sila Imam Menteri. Tuan Yang Ketua, pihak kerajaan prihatin terhadap aspek pengupayaan ekonomi dalam kalangan kaum wanita di negara ini. Justru 2 inisiatif telah diperkenalkan di bawah bidang keberhasilan utama negara, meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah ataupun NKRA-LIH yang diterujui oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk membantu golongan wanita terlibat
dalam aktiviti ekonomi bagi meningkatkan pendapatan keluarga. Inisiatif tersebut adalah program Satu Azam dan program membina usahawan wanita. Inisiatif pertama ialah program Satu Azam. Bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012, program Satu Azam telah disertai oleh 106,967 orang peserta berbanding sasaran yang ditetapkan iaitu 97,393. Daripada jumlah tersebut, 70,224 orang peserta ataupun 65.65% adalah terdiri daripada golongan wanita. Inisiatif kedua pula ialah program membina usahawan wanita, yang mana sasaran yang ditetapkan ialah melatih dan melahirkan 4,000 orang usahawan wanita bagi tempoh 3 tahun, iaitu 2010 hingga 2012. Inisiatif murni yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik dengan Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM, membolehkan golongan wanita melibatkan diri dalam bidang perniagaan bagi meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga mereka dan mereka sendiri. Inisiatif ini berjaya melapasi sasaran yang ditetapkan, yang mana seramai 4,300 orang usahawan wanita terlatih berjaya dilahirkan di seluruh negara dengan pendapatan minimum 3,500 bulan bagi tempoh 3 bulan berturut-turut. Kejayaan pencapaian ini adalah berdasarkan 3 faktor utama. Faktor pertama adalah pihak kerajaan komited dalam melaksanakan inisiatif ini melalui pemantauan pencapaian yang dilaporkan dalam Mesyuarat Delivery Task Force DTF yang dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri. Melalui platform ini, agensi pelaksana dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memastikan inisiatif ini berjaya dilaksanakan dengan lancar. Faktor yang kedua, kejayaan usahawan wanita di bawah bidang keberhasilan utama negara ialah sistem sahabat yang digunakan pakai dapat memupuk nilai-nilai murni yang menjamin kejayaan perniagaan. Melalui sistem yang dilaksanakan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia, para peserta membuat pinjaman kewangan secara berkumpulan 5 orang dan menghadiri perjumpaan bersama pihak agensi setiap minggu bagi tujuan pemantauan peningkatan pendapatan, mengatasi masalah dan pembayaran pinjaman secara berkumpulan. Sistem ini dapat memupuk sikap tanggungjawab, saling membantu dalam kumpulan dan perkongsian pengalaman. Peserta juga diberi latihan berkaitan keusahawanan dan keuangan oleh pihak Amanah Ikhtiar Malaysia. Faktor ketiga adalah sikap positif dan kerja keras yang ditonjolkan oleh wanita-wanita yang terlibat dalam golongan dalam program usahawan wanita ini. Pujian harus diberikan kepada usahawan-usahawan wanita ini yang mempamerkan kesungguhan mereka, komitmen dan iltizam yang padu dalam mendepani segala cabaran dan rintangan dalam perniagaan demi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Tuan Yang Pertua, bagi usahawan-usahawan wanita yang belum berjaya lagi meningkatkan pendapatan di bawah program ini, mereka tetap diberikan peluang dan pinjaman yang berterusan untuk memperbaiki projek atau perniagaan yang diusahakan. Peserta juga disarankan untuk mendapatkan khidmat nasihat dari pihak agensi berkaitan pemilihan jenis perniagaan, promosi, lokasi perniagaan dan tadbir urus kewangan bagi memastikan peserta berjaya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup keluarga, seterusnya berjaya dalam bidang perniagaan mereka. Terima kasih. Yang Muhammad Farid Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menjawab dengan panjang lebar. Jadinya ini secara langsung menunjukkan bahawa kerajaan memang mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh wanita dalam pembangunan ekonomi negara. Tapi cabarannya adalah untuk mengekalkan kejayaan ini dan juga untuk menambah bilangan usahawan yang berjaya. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah, apakah program khusus yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan kelestarian kejayaan ini dan nyatakan juga bidang yang paling tinggi yang telah diceburi oleh peserta-peserta yang berdasarkan kepada kejayaan yang telakar, dan apakah kementerian bercadang untuk meneruskan dan meluaskan bidang program ini termasuk perniagaan atas talian dan juga strategi pemasaran. Terima kasih Yang Berhormat.
Terima kasih Yang Berhormat Paris Sulong di atas pertanyaan itu. Memang kerajaan kita sentiasa prihatin terhadap wanita dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan wanita berjaya dalam semua bidang, termasuk dalam bidang perniagaan. Sebagai menjawab soalan tentang apakah bidang-bidang yang telah berjaya diceburi oleh usahawan wanita ini, ada 6 bidang yang mereka yang begitu popular lah. Pertamanya bidang perniagaan, perkhidmatan, pembuatan, pertanian, ternakan dan nelayan. Dan yang paling digemari ialah perniagaan, iaitu seramai 3,103 usahawan wanita terlibat dalam bidang ini. Perkhidmatan pula nombor 2, 583 usahawan yang terlibat, dan pertanian 244 orang usahawan wanita. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan ini berjaya kerana setakat ini dalam pemantauan yang dilaksanakan oleh kementerian bersama-sama dengan AIM, bahawa rata-rata wanita yang telah disebutkan tadi 4,300 ini berjaya untuk mengekalkan pendapatan mereka di tingkat 3,500 dan sehinggalah 10,000. Hanya 9 orang saja yang pada masa ini tidak dapat dikesan. 797 orang kekal mendapat pendapatan 3,500 bulan. 925 orang 3,500 hingga 5,000 sebulan. 1,563 orang pendapatan mereka 5,000 hingga 10,000. Manakala 1,006 orang lagi mendapat pendapatan 10,000 ke atas. Ini menunjukkan kejayaan, dan insya-Allah kementerian ini akan bekerjasama secara strategik lagi dengan agensi-agensi yang lain termasuklah AIM untuk terus menambah lagi bilangan wanita kita yang terlibat dalam bidang usahawan. Bagi tahun 2013 ini kita mensasarkan 1,000 orang lagi wanita yang akan terlibat dalam bidang usahawan ini di dalam program transformasi kerajaan 2.0 insya-Allah. Terima kasih. Sungai Petani. Ini terima kasih Tuk Speaker ini pasal masalah wanita ni. Ya. Dia laki-laki pun boleh. Boleh tanya. Boleh. Tak salah. Kita perhatiin pada wanita. Yang Menteri, saya terlebih dahulu muji kaum wanita yang terlibat dalam perniagaan, kerana rekod menunjukkan bila wanita pinjam dia bayar. Tapi ada juga kes-kes yang tak bayar lah, tetapi kebanyakannya mereka adalah good paymaster. Cumanya kalau kita lihat di bawah, pengembangan ataupun jumlah wanita yang berniaga kalau dibandingkan dengan laki-laki di bawah, dia punya multiplying effect tu agak kurang. Ini disebabkan saya kira, Tuan Menteri, tidak ada pemantauan di peringkat bawah, di peringkat daerah khususnya. Sebab itu apakah cadangan kerajaan bagi memastikan, bagi pinjaman satu, tetapi pastikan mereka ini mendapat bimbingan yang lebih berkala, mendapat bimbingan yang lebih terancang, agar mereka ini bukan saja diberikan pinjaman dan terus berada di level itu, tetapi ditingkatkan supaya menjadi wanita-wanita yang berjaya, akhirnya membawa negara kita ke cemerlang. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Terima kasih atas pertanyaan yang berhormat daripada Sungai Petani. Memang betul wanita ini kalau diberikan pinjaman, nombor 1 tentang pembayaran balik. Rata-ratanya mengikut pemantauan kita 90% hingga 99% dibayar balik. Itulah kelebihan kaum wanita. Disebab memang sekarang ini kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membangunkan kaum wanita dalam bidang perniagaan. Saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini bahawa memang pemantauan dilaksanakan melalui program AIM dan bersama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini. Pemantauan adalah dibuat secara intensif. Sekurang-kurangnya 3 lawatan ke rumah atau lokasi perniagaan projek dibuat oleh pegawai agensi. Pemantauan juga dibuat meliputi aspek peningkatan pendapatan, kemajuan perniagaan dan masalah yang mereka hadapi. Kalau pinjaman melalui AIM ini, mereka mengadakan pertemuan setiap minggu
begitu kerap sekali setiap minggu. Dalam pertemuan itu mereka akan membincangkan adakah mereka menghadapi masalah, adakah mereka memerlukan lagi pinjaman yang lebih besar, dan adakah mereka memerlukan latihan. Dan juga latihan diberikan daripada segi perniagaannya, daripada segi cara menjaga kawangan mereka. Ini semua diberikan bukan saja oleh AIM tetapi juga oleh agensi yang lain. Dan kementerian saya juga secara berterusan mengadakan banyak program untuk melatih komunitas kita supaya seperti mana yang disebutkan oleh yang berhormat daripada Paris Sulong tadi, kita dapat lestarikan pembunuhan wanita di dalam perniagaan ini, insyaAllah. Terima kasih yang hormat. Saya jemput yang hormat Tuan Muhammad Azmin bin Ali. Nombor 4. Ya, sila Yang Muhammad Menteri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, memandangkan ini pertama kali saya berdiri di Dewan Yang Mulia ini, pertama kali menjawab soalan bagi pihak kerajaan, izinkan saya menyampaikan salam kepada semua ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Salam persahabatan untuk semua. Izinkan saya menjawab soalan Yang Berhormat Gombak dalam 3 bahagian. Pertama sekali berkenaan dengan tarifan ekonomi unemployment dengan izin. Menurut tarifan ekonomi, mana-mana juga ekonomi ataupun negara yang mempunyai kadar pengangguran di bawah 4% merupakan kadar guna tenaga penuh ataupun full employment dengan izin. Malah kalau kita lihat bagi Organisation for Economic Cooperation Development dengan izin OECD, antara 4 hingga 6% merupakan kadar pengangguran juga yang dianggap penuh. Itu yang pertama. Kedua, dari segi kadar pengangguran di Malaysia ini, kita dapati bahawa kadar pengangguran semenjak 20 tahun yang lalu memang di bawah kadar 4%. Ini berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan yang telah dialami oleh negara kita sepanjang ini. Malah kalau kita lihat pada tahun 2011, dengan kadar pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.1%, kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 385,000, dan pada tahun 2012 dengan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 5.6%, kita dapat pertumbuhan guna tenaga pekerja lebih tinggi pada kadar 438,800. Ini bermakna kadar pengangguran telah menurun daripada 3.1% kepada 3% untuk tahun 2012. Jadi merupakan satu kadar yang amat rendah. Yang ketiganya, walaupun kadar pengangguran ini rendah, ini tidak bermakna kita di pihak kerajaan begitu selesa ataupun complacent dengan izin. Banyak program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan. Bagi saya, mungkin saya boleh bagi 3 contoh. Pertama sekali, untuk memadankan pekerja dengan majikan, kerajaan telah menubuhkan satu agensi Jobs Malaysia untuk memberi peluang supaya para pekerja dapat memilih pekerjaan yang baik. Begitu juga banyak lagi program seperti skim latihan satu Malaysia yang banyak telah berjaya melatih graduan ataupun siswaza untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dan untuk mempertingkatkan kebolehpasaran mereka. Satu lagi program kita ada GEMS, Graduate Employability Management Scheme dengan izin, di mana dengan syarikat swasta, kerajaan telah memberi insentif supaya lebih daripada 10,000 para siswaza dapat dilatih dan dapat mempertingkatkan lagi kebolehpasaran ataupun marketability dengan izin para siswaza ini. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Gombak. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, dan saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Senator yang telah dilantik menjadi Jemaah Menteri Kabinet. Dan kalau kita teliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat tadi, jauh
bezanya daripada jawapan yang diberikan oleh Pontian. Ya. Soalan tak sama Yang Hormat. Soalan tak sama, tetapi bila dilontarkan statistik, Yang Berhormat Senator mampu menjawab dan mengupas dengan baik dan cukup kompetent. Ini soal kompetensi, keupayaan pimpinan untuk menjawab soalan. Ya. Soalan. Yalah, kalau tanya soalan pun tak boleh jawab, apa tanya soalan. Tapi saya yakin dengan Yang Berhormat Senator boleh jawab. Statistik yang saya kemukakan sebentar tadi dalam soalan berhubung kadar pengangguran 3% yang masih kekal di takuk yang sama dalam tempoh beberapa tahun yang lalu ini terkandung dalam laporan World Economic Outlook on Malaysia Unemployment Rate. Dan Yang Berhormat Senator telah menegaskan bahawa kerajaan masih tidak selesa ataupun tidak complacent dengan angka ini walaupun di tahap yang rendah, dan beberapa langkah telah pun dilakukan termasuk di antaranya program Jobs Malaysia untuk memadankan majikan dengan pekerja. Tetapi persoalan saya, adakah kerajaan telah menjalankan satu kajian bukan sekadar memadankan majikan dengan pekerja, tetapi juga apa yang berlaku mismatch di antara pasaran dan permintaan pasaran dengan kursus yang ditawarkan di IPT. Kalau perkara ini dapat ditangani, saya percaya graduan-graduan yang bakal dilahirkan daripada IPT dengan mudah diberikan tempat dalam pasaran pada hari ini. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Senator. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Memang kerajaan amat peka dengan perlunya job matching ini dengan izin. Dan sebab itulah selain daripada program SLIM yang saya katakan tadi, terdapat banyak lagi program termasuklah Structured Internship and Apprenticeship program dengan izin, di mana kita ambil kursus yang dijalani oleh para siswazah ini dan kita sambungkan dengan aplikasi-aplikasi lain dan kursus-kursus teknikal yang boleh memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik untuk mereka ini. Jadi saya bagi contoh macam yang Structured Internship Apprenticeship program ini, selama lebih 39,000 graduan ataupun pelajar yang telah melalui program ini. Jadi ini semua dengan hasrat dan niat untuk mempertingkatkan lagi kebolehpasaran tenaga kerja kita. Dan insyaAllah apa juga kalau ada cara-cara lain yang telah diberikan oleh majikan-majikan, sebab saya dulu macam semasa di private sector dengan izin, selalu memberi pandang balas terhadap kerajaan tentang apakah skill dengan izin, kemahiran yang diperlukan oleh para siswa kita supaya mereka apabila mereka keluar dapat terus bekerja di sektor swasta dengan serta-merta. Terima kasih. Tambahan. Yang Muhammad Air Hitam. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih dan tahniah kepada Menteri baru yang dapat mengawal subjek ini dengan berisi. Soalan saya ialah, dari segi teorinya, tidak mungkin kita mencapai pengangguran pengangguran sifat atau guna tenaga penuh. Jadi memandangkan peratusan ni kurang daripada 3% adalah satu peratusan yang agak susah juga kita nak kurangkan. Apakah pandangan Yang Berhormat mengenai senario di mana kita terpaksa mengimport pendatang asing untuk bekerja di sini, pada waktu yang sama ada juga 2.8% ataupun 3% yang dianggap sebagai kadar pengangguran. Dan bagaimana kita dapat menilai perkara ini dari segi kualitatif dan secara kuantitatif. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam. Memang benar yang dikatakan, bila kita ada kadar pengangguran 3% ini, bukanlah bermakna tidak ada peluang pekerjaan. Sebaliknya, pengangguran disebabkan oleh peluang pekerjaan yang sedia ada
tidak sesuai dengan minat dan kelayakan yang diperolehi. Tapi secara asasnya bagi kita pihak pekerjaan adalah yang paling penting agar kita mempertingkatkan kedudukan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau ekonomi bertambah, jadi peluang pekerjaan akan lebih bertambah. Jadi kalau saya ikutkan target kita dengan izin, sasaran kita untuk rancangan Malaysia yang ke-10, kita merangka dapat mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 1.5 juta berbanding dengan pertambahan guna tenaga sebanyak 1.3. Jadi ini akan terus bertambah. Jadi balik kepada pengangguran itu, memang kalau kita lihat kita banyak tenaga pekerja asing yang di dalam negara ini yang saya kira kalau tak silap saya lebih daripada 2 juta. Jadi kalau semua rakyat Malaysia tak memilih kerja, memang truly full employment dengan izin memang dah pun tercapai. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Permatang Pau. Terima kasih, Ketua. Jawapan harus lebih realistik, tidak harus mengikut nada politik biasa. Umpamanya, andaian pengangguran 3%, itu berdasarkan yang berdaftar dengan jabatan. Dan umum mengatakan bahawa semua kajian menunjukkan bahawa pengangguran itu jauh lebih tinggi. Kedua, pengangguran siswazah itu menjangkau 80,000 orang. Ketiga, kemampanan pertumbuhan ekonomi itu 7%. Untuk menganggap 5% cukup baik untuk menangani masalah pengangguran itu tidak tepat. Keempat, yang menganggur itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai underemployment. Ya, tidak yang bekerja itu. Jadi harus diambil kira bahawa 3% itu tidak mengambil kira jumlah yang bekerja tetapi masuk dalam kategori underemployment. Sepatutnya senator baru ini bagi gambaran yang objektif sedikit, tidak hanya baca kenyataan daripada pegawai-pegawai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Permatang Pau. Tuan Yang Dipertua, saya sebenarnya bukan sahaja membaca jawapan yang telah disediakan, malah saya menjawab dari segi pengalaman saya di sektor swasta. Jadi kalau kita ikutkan balik pada kadar pengangguran itu, 3% ini merupakan satu tahap yang respectable dengan izin. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju yang lain, kalau di United Kingdom lebih daripada 8%, di Amerika Syarikat 9% dan sebagainya. Ini memang apabila mereka datang ke sini melihat kedudukan kita, memang bagi mereka satu kedudukan yang baik. Malah minggu lepas kita menerima kunjungan daripada Dr. Kaushik Basu, iaitu Senior Vice President dan juga Ketua Pakar Ekonomi daripada World Bank, Tuan Yang Bertua. Dan beliau semasa melancarkan Malaysia Economic Monitor dengan izin telah memberikan satu pengiktirafan yang baik kepada kerajaan kerana dapat menjayakan ekonomi kita dengan baik. Jika saya menyentuh tentang soalan berkenaan dengan pengangguran siswazah, kita sebenarnya membuat satu kajian susulan ataupun tracer study dengan izin, di mana kita menyusul pekerjaan yang didapati oleh para siswazah. Kalau kita katakan dalam tahun 2008 hingga 2012, daripada di kalangan mereka yang kita susuli, kira-kira 60% daripada siswazah dapat pekerjaan dalam masa 6 bulan. 15% lagi melanjutkan pelajaran dan bakinya 25% mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk mendapat pekerjaan. Jadi berdasarkan pada studi ataupun dengan izin yang kita buat untuk tahun 2012, kita dapati hampir kesemua para siswazah telah mendapat
pekerjaan dalam masa 2 tahun selepas mendapat ijazah tersebut. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Ahmad Fauzi bin Zahari. Timbalan Yang Speaker, soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, setakat suku pertama tahun 2013, jumlah pelaburan KWSP adalah sebanyak 536.7 bilion ringgit. Lebih kurang 60% daripada jumlah pelaburan adalah dikekalkan dalam instrumen berpendapatan tetap selaras dengan profil risiko rendah dan pulangan yang menasabah. Pecahan bentuk pelaburan adalah seperti berikut. Sekuriti Kerajaan Malaysia dan bond sama taraf 145.6 bilion ringgit iaitu 27.1%. Pinjaman dan bond 151.5 bilion ringgit atau 28.2%. Equity 203.8 bilion ringgit atau 38%. Instrumen pasaran wang 20.7 bilion ringgit atau 3.9%. Hartanah dan infrastruktur 15.1 bilion ringgit atau 2.8% yang menjadikan jumlah 536.7 bilion ringgit. Pengagihan dividen tahunan juga adalah berdasarkan pendapatan kumulatif daripada instrumen pelaburan Islamik dan konvensional. KWSP mempunyai garis panduan dan polisi pelaburan yang memenuhi mandat etika dengan izin ethical mandates, di mana KWSP tidak membuat pelaburan di dalam sektor seperti perjudian dan arak, sektor pembuatan serta penjualan senjata untuk peperangan, dan tiada apa-apa kaitan pelaburan dengan negara Israel. Perlu dimaklumkan juga bahawa ruang untuk pelaburan berlandaskan syariah adalah bergantung kepada penawaran aset yang ada di pasaran. Cuma sejak beberapa tahun kebelakangan ini, potensi pelaburan sebegini telah mula berkembang dengan penawaran lebih banyak produk-produk pelaburan Islamik. KWSP sentiasa memperkembangkan pelaburannya dalam instrumen-instrumen berlandaskan syariah, selaras dengan pertumbuhan aset pelaburan asalkan mematuhi peraturan-peraturan yang termaktub di bawah Akta KWSP 1991. Sehingga Mac 2013, 38% daripada jumlah kos pelaburan KWSP adalah di dalam pelaburan berlandaskan syariah. KWSP juga selain mempunyai panel pelaburan, telah mengadakan ahli jawatan kuasa penasihat syariah. Terima kasih. Yang Berhormat Setiawangsa. Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya. Saya dipahamkan lebih 180 syarikat yang dilaburkan di pasaran Bursa Saham Malaysia ini. Persoalan saya ialah, adakah mereka ini berlandaskan syariah? Kalau ianya berlandaskan syariah semua, ini bermakna ada kekangan terhadap pelaburan ini. Bagaimanakah langkah-langkah yang dijalankan oleh KWSP untuk mengaktimumkan investment KWSP ini? Terima kasih. Selain daripada pelaburan KWSP dalam saham-saham patuh syariah yang disenarai dalam Bursa Malaysia, sebagai contoh syarikat-syarikat TNB, Telekom, FGV, Petronas, Dakaful, Sime Darby, Pos Malaysia, Malaysian Sugar, MSM, Bintulu Port dan lain-lain, ada dua lagi kaedah KWSP melabur dalam pelaburan patuh syariah. Yang pertama ialah pinjaman. Pinjaman seperti kepada SPPK, skim pinjaman perumahan kerajaan, itu sahaja berjumlah 5.5 bilion, dan KWSP juga memberikan pinjaman kepada Felda 6.5 bilion, yang mana 3.8 bilion telah digunakan. Selain daripada itu, kita juga mengeluarkan Islamic Bond ataupun sukuk. Sebagai contoh, Islamic Bond yang dikeluarkan, sukuk yang dikeluarkan untuk jana kuasa Tanjung Bin 2.7 bilion, jana kuasa Jemah Port Dickson 1.5 bilion, Highway Senai Desaru 2.6 bilion plus highway 7.69 bilion. Selain daripada itu, kita juga ada pelaburan patuh syariah, sukuk global misalnya 0.3% dan equity global yang patuh syariah lebih kurang 1%. Yang Berhormat Temerloh. Terima kasih Yang Di-Pertua. Berkait dengan isu KWSP, yang mana kita tahu dia adalah merupakan satu tabung caruman berjuta rakyat Malaysia. Dan salah satu peranan daripada KWSP ini adalah untuk melakukan pelaburan
bagi menjana keuangan K2SP di samping memberikan pulangan yang baik kepada para pelabur dan pencarum. Mentakhir ini kita juga melihat bahawa K2SP semakin aktif untuk melebarkan portfolio pelaburan termasuk hartanah di luar negara. Antara kebimbangan pencarum ialah risiko yang bakal berlaku atas pelaburan yang dilakukan tanpa mengambil kira pandangan umum. Persoalannya, adakah pihak kerajaan mempunyai satu mekanisme untuk memastikan accountability panel pelaburan K2SP bagi mengelak berlakunya konflik of interest ataupun kebertanggungjawaban ini? Kerana saya melihat panel anggota pelaburan dilantik oleh kerajaan dan juga sebahagiannya wakil-wakil korporat. Jadi pernah sebelum ini pengurusi K2SP dalam masa yang sama K2SP membeli bond bernilai 5.6 bilion daripada Malakoff Berhad. Jadi pada waktu yang sama pengurusi KWSP itu adalah pengurusi kepada Malakoff Berhad. Jadi persoalannya, adakah mekanisme yang sesuai dan baik untuk memastikan panel pelaburan lebih telus dan demokratik dengan melantik wakil kesatuan pekerja ataupun mendapat pandangan awam terlebih dahulu dalam urusan portfolio pelaburan KWSP, ataupun bagaimana mekanisme untuk memantau panel pelaburan supaya lebih bertanggungjawab dalam membuat sebarang aktiviti pelaburan bagi pihak KWSP. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Merloh. Dalam lembaga KWSP, kita ada pengurusi, kita ada CEO, kemudian kita ada 5 wakil kerajaan, 5 wakil pekerja dan 5 wakil majikan serta 3 orang profesional. Dalam panel pelaburan pula, kita ada pengurusi, ada seorang daripada Bank Negara Malaysia, seorang daripada Kementerian Keuangan, CEO dan 3 wakil profesional. Itu sebagai contoh mengenai lembaga KWSP. Selain daripada itu, kita juga telah menetapkan tidak boleh lebih daripada 23% daripada pelaburan KWSP hendaklah tidak boleh lebih 23% untuk pelaburan luar negara. Sekarang ini pelaburan luar negara baru 18% dan 82% lagi adalah pelaburan dalam negara. Dan kita akan menjaga dengan baik ya segala ahli 13 juta ahli KWSP ini. Itu adalah merupakan satu amanah yang mesti kita laksanakan, dan kita juga memberikan dividen yang sentiasa meningkat sebagai bukti bahawa pelaburan itu menguntungkan. Sebagai contoh, 2009 5.65%, 2010 5.8%, 2011 6% dan 2012 6.15%. Sejemput Yang Berhormat Dr. Haji Izani bin Haji Husin. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Ketua, terima kasih kepada Bekalan Cepa. Beliau seorang doktor, bertanya berkenaan dengan bekalan ubat ke hospital kerajaan. Bagi Tuan Ketua, bagi ubatan yang dipasarkan di seluruh Malaysia, termasuk juga yang dibekalkan kepada hospital-hospital, yang daftar mestilah berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah ataupun PBKD untuk memenuhi kriteria kualiti, keberkesanan dan keselamatan. Dan bagi ubat yang dia ada 2 jenis ubat, satu yang original dan satu lagi yang generik. Yang generik mestilah melalui satu ujian bioequivalent ataupun BE. Ini pun diuji kaji di pusat kajian BE di bawah Biro Pharmaceutical, Pengawalan Pharmaceutical Kebangsaan. Dan selepas dibekalkan ke pasaran dan juga di hospital, kita juga ada program pemantauan mutu produk berdaftar, iaitu sampel diambil random dan juga mengikut aduan. Kalau ada aduan melalui hospital ataupun melalui individu, kadang-kadang ini bekalan aduan ni merupakan kadang-kadang tidak berkesan. Di aduan dia tidak berkesan. Yang kedua, kualiti. Kadang kualiti dia bertukar, color bertukar ataupun pecah-pecah sebagainya. Ini aduan.
dan bila ini berlaku, sampel diambil dan diuji kaji. Dan kalau didapati memang tidak berkesan ataupun memang langgar peraturan, maka ubat ini akan diarah supaya ditarik balik. Betul. Imam Ahmad Penggelan Jepang. Soalan tambahan. Sekarang ini kita tengok bilangan pesakit semakin bertambah. Kos ubat semakin meningkat. Dan saya difahamkan bahawa peruntukan kepada hospital-hospital tidak bertambah dan setengah-setengahnya berkurangan. Apakah dalam keadaan demikian pihak kerajaan masih dapat memastikan bahawa kualiti ubat terjamin dan mencukupi? Dan soalan kedua saya, berapa peratuskah ubat original berbanding dengan ubat generik yang dibekalkan kepada seluruh hospital kerajaan? Dan yang ketiga, benarkah ubatan generik? Ya Muhammad, satu soalan tambahan Muhammad, tapi bolehlah pandai-pandai sambungkan soalan-soalan tu ya. Okeylah, saya kira satu soalan je semua tu. Ya. Benarkah ubatan generik yang dibekalkan oleh satu-satunya syarikat konsesi yang dilantik oleh kerajaan ini lebih mahal dari syarikat pengeluar perubatan, dan juga kenapa pihak kerajaan tidak boleh melaksanakan tender terbuka untuk pembelian ubatan ini untuk mendapat harga yang lebih murah dan lebih baik kualitinya? Terima kasih. Tuan betul. Bekalan ubat ke seluruh hospital, tuan betul. Dia sebenarnya 40% adalah daripada konsesi, 40% adalah central contract, dan 20% lagi adalah local purchase, tuan betul. Mana yang lebih daripada 500,000 akan dia buat central contract, dan kurang daripada 500,000 dia local purchase. Dan bekalan memang cukup mencukupi saya kira. Dan satu lagi tentang generik ataupun berapa peratus generik dan berapa peratus yang original, ada pada saya. Mana? Ada. Dan ya. Sebenarnya betul. Ubat generik yang dibekalkan ke hospital-hospital melalui kontrak pusat 93 banding dengan banding dengan perubatan atau ubat yang original. Ubat original 167, ubat generik 93 melalui konsesi. Ubat original 64 dan ubat generik 287. Ini semua sekali, kalau kita lihat jumlah semua sekali 231 ubat original dan 350 ubat generik. Itu saja. Ada lagi?